Okey, kali ni cikgu akan terangkan 6.8, okey, bab 6, iaitu garam hablu kegunaan dalam kehidupan seharian. Okey, sebelum ni garam, okey, awak dah pernah jumpa, okey, pelajar semua dah pernah diterangkan berkaitan dengan garam, dah belajar dalam sifat kimia asid dan sifat kimia alkali. Okay, di mana awak tahu asid dan alkali bertindak balas menghasilkan garam dan air. Itu dalam sifat kimia asid ataupun sifat kimia alkali. So, apakah garam? Okay, garam ialah sebatian ion. Okay, ini maksud garam. Sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okay, contoh kita ada asid hidroklorik dengan formula HCl. Kita ada alkali, formula NaOH iaitu natrium hidroksida, okay, bertindak balas. So, asid bertindak balas dengan alkali akan dapat garam. Okay, formula umum yang diterangkan sebelum ini ialah HX tambah dengan LOH. Okay, LOH ni ialah untuk alkali. Okay, awak akan dapat garam. Okay, untuk dapatkan formula garam, ambil L dengan X. Okay, combine dengan X. Okay, ion hidrogen daripada asid, okay, digantikan dengan ion logam. Okay, digantikan dengan ion logam atau ion amonium. So, dekat sini, okay, awak akan dapat garam iaitu LX tambah H2O. Okay, kat situ dia punya formula umum. So, di sini untuk dapatkan garam, kita ada L di sini logam iaitu natrium. Okay, dia akan gantikan. Dia combine dengan Cl, dia ganti tempat hidrogen. Kita anggap dia ganti tempat hidrogen. So, akan dapat NaCl dan air. Okay, itu ialah maksud untuk garam. Okay, maksud garam. Okay, seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri fizikal hablu garam. Okay, garam dalam bentuk hablu iaitu dalam bentuk pepejal. Dalam bentuk pepejal. Okay, yang pertama, okay, mempunyai permukaan rata, sisi lurus dan bucu tajam. Okay, ada permukaan rata, sisi lurus dan bucu tajam. Ciri kedua, sudut tetap antara dua permukaan yang bersebelahan. Okay, ada sudut tetap antara dua permukaan yang bersebelahan. Ciri ketiga, kita ada mempunyai bentuk geometri tertentu. Okay, untuk hablu garam tertentu, ada bentuk geometri tertentu. Dan ciri keempat, okay, hablu yang berlainan mempunyai geometri yang berbeza. Okay, bergantung kepada jenis garam tersebut. Dan ciri kelima sama dengan ciri inilah. Sekali lagi cikgu terangkan. Okay, cikgu copy paste sebenarnya yang ni. Sudut tetap antara dua permukaan yang bersebelahan. Okay, sama. Sebenarnya ada 4 ciri lah. Okay, yang ini terkopi balik lah. Okay. Sebenarnya ada 4 ciri hablu garam. Okay, nanti pelajar minta salin dalam buku latihan ciri ini. Dan yang tadi maksud garam pun kena salin. Okay, seterusnya kegunaan garam. Okay, garam dalam kehidupan seharian. Okay, contoh kita ada dalam bidang pertanian. Kita gunakan garam yang bernama amonium nitrat. Okay, sebagai baja. Okay, manakala garam satu lagi iaitu garam ferum 2 sulfat digunakan dalam pestisid. Okay, untuk membunuh serangga dan rumput. Okay, untuk pengetahuan pelajar, okay, garam yang telah kita belajar sebelum ini dalam tindak balas antara asid dan alkali dan hasil garam yang kita dapat, okay, biasanya garam ada 4 jenis. Yang pertama, garam nitrat. Okay, garam nitrat. Okay. Yang kedua, garam sulfat. Kita ada garam sulfat. Ini formula ion dia. Yang ketiga, kita ada garam klorida. Okay. Dan yang terakhir, okay, apa garam? Satu lagi belajar. Kita ada nitrat, kita ada sulfat, kita ada klorida.
Okey, satu lagi garam karbonat. Okey, kita ada garam karbonat. So, keempat-empat jenis garam ini, bila kita akan dapat daripada tindak balas antara asid, iaitu asid nitrik, ini ada anion nitrat, asid sulfurik, ada anion sulfat, asid hidroklorik, ada anion iaitu klorida, dan asid karbonik, ada anion karbonat kat sini. Okey. So, yang tadi pertanian. Okey. Dalam kehidupan seharian yang kedua, dalam bidang perubatan, sekiranya aksiden kita patah tulang ataupun ni melibatkan lengan bahagian anggota badan yang patah, tulang yang patah. So, untuk menyokong tulang yang patah, kita gunakan garam iaitu kalsium sulfat dan dikenali juga sebagai plaster Paris. Okey, dan satu lagi kalium manganat 7. Okey, kalium manganat 7 kita guna sebagai antiseptik untuk merawat luka. Dalam bidang penyediaan makanan, yang ni familiar lah, yang ni dekat dengan pelajar. Di mana dekat dapur boleh jumpa bahan ni, boleh jumpa garam ni. Iaitu garam biasa, natrium klorida. Nama saintifik dia, nama formula kimia dia ialah NaCl. Kita ada baking powder juga, iaitu dalam bahasa ataupun formula kimianya, nama kimianya ialah natrium bikarbonat. Okey, untuk menaikkan duh roti ataupun baking dalam bidang pembuatan kek dan sebagainya. Okey, dalam bidang pengawitan, kita ada natrium benzoat. Okey, ini ialah natrium benzoat. Okey, yang digunakan untuk mengawet sos cili, tomato atau sos tiram. Okey, dalam sos lah, kebanyakannya dalam sos, nak bagi dia tahan lama. Kita ada juga dalam sausage ni atau hotdog. Okey, hotdog ada natrium nitrat. Natrium nitrat untuk mengawet daging yang diproses dalam hotdog atau sausage. Okey, nak bagi dia tahan lama. Okey, terusnya okey, ini cikgu ringkaskan daripada tadi. Cikgu ringkaskan formula garam dan kegunaan. Salah satu cikgu ambil kegunaannya lah. Okey, jadi pelajar boleh salin yang ini dalam buku latihan. Okey, cikgu ambil satu je contoh daripada banyak-banyak tadi untuk setiap bidang. Seterusnya kita lihat latihan. Okey, nama garam yang terbentuk. Okey, yang ini okey, tadi asid bertindak balas dengan alkali akan dapat garam iaitu LX dan air. Okey, kat sini dia tak letak air lah, tapi awak tahu nama hasilnya ialah mesti garam dan air. Okey, cuma kat sini dia hanya nak nama garam sahaja yang terbentuk. Okey, lihat yang kedua. Okey, untuk B, okey, asid nitrik tambah bertindak balas dengan kalium hidroksida. So, garam yang dapat ialah kalium combine dengan nitrik, dia akan tukar jadi kalium nitrat. Okey, yang ketiga, C, asid sulfurik tambah amonium hidroksida. Okay, awak akan dapat amonium sulfat dan air lah. Okey, tapi kat sini dia nak nama garam je. Okey, asid etanoik bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okay, awak akan dapat nama garam itu ialah natrium etanoik. Okey, natrium etanoik. Okay, akan dapat garam natrium etanoik. Okey, tengok pada nama logam dekat depan dan nama dekat belakang ni. Okey, seterusnya pelajar, sila buat latihan 45. Okey, combine yang ion logam dengan ion anion daripada garam tersebut. Kita ada 4 jenis garam tadi, iaitu nitrat, klorida, sulfat dan karbonat. Okey, cuba tuliskan nama garam dan tuliskan formula. Okey, buat sendiri dan kemudian baru refer kepada jawapan dalam video ini. Okey, nanti cikgu akan sharekan slide dalam grup masing-masing. Okey, yang penting di sini ialah perlu hafal formula ion untuk garam ini. Okey, anion ini ada 4 jenis, tolong hafal. Dan anion kation. Okey, kation untuk logam lah, ion logam pun kena hafal. Sebab kalau tak hafal, pelajar tak boleh nak tulis formula garam yang terbentuk.
Okey, seterusnya kita pergi soalan 85 lagi, iaitu kelaskan sebatian kepada garam dan bukan garam. Okey, biasanya soalan ini disoal dalam kertas 3. Okey, kertas 3 iaitu markah penuh untuk 3 markah. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia tidak berikan jadual. Jika tidak diberikan jadual, kena buat jadual dan masukkan pengelasan berdasarkan soalan, iaitu garam dan bukan garam. Okey, so kita tahu garam tadi ada 4 kan? Okey, ada 4 jenis iaitu garam nitrat, garam sulfat. Okey, jadi kita tengok kat belakang ni lah, ada perkataan nitrat. So ini ialah garam. Okey, apa lagi ada perkataan yang melibatkan garam? Kita ada klorida kat sini. So ini pun garam. Sulfat, garam. Nitrat dekat belakang. So garam. Okey, selain daripada yang ada garam itu ialah bukan garam. So masukkan ke dalam kotak. Okey, di sini awak boleh tuliskan. Okey, tuliskan dia punya nama formula. Okey, nama formula lah. Kenapa? Sebab diberikan dalam kotak ni pilihan ialah formula. Okey, formula pula. Okey, nama nama pelajar. Sorry, nama. Okey, nama. Tuliskan nama garam tersebut. Formula ni boleh tulis jika tahu. Jika tidak tahu, tidak perlu tulis. Dan dalam periksa, sepatutnya kena tulis nama garam. Sebab diberi pilihan ialah nama garam. Hanya ambil dan masukkan ke dalam kotak. Okey, tulis semula. Okey, bukan garam, kita ada asid sulfurik, kupron 2 oksida, natrium hidroksida, hidrogen iodida. Okey, itu semua ialah bukan garam. Okey, seterusnya, dah habis untuk latihan ini. Untuk hari ini sebenarnya tak banyak. Okey, terangkan tentang garam. Okey, dia punya ciri-ciri, maksud garam, ciri-ciri, aplikasi kegunaan dalam kehidupan seharian. Dan perlu tahu, perlu tahu garam ada berapa jenis. Okey, itu saya akan terangkan dalam pelajaran yang akan datang. So, akhir sekali, buat latihan 68 dan hantar dalam Google Classroom. Okey, terima kasih.